Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أما بعد. Sidang pendengar penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali dalam rancangan Cedok Ilmu, satu rancangan santai tapi insya-Allah sampai. Dalam perkongsian kita, topik kita khas pada pagi yang penuh dengan berkatan ini, pagi Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, iaitu topik kita ubat hati. Itu dia, ubat hati. Jadi insya-Allah kita ambil keberkatan dulu dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر ربنا وأتم لنا الخير. Sini ke tak sini. Okey, sementara saya nak test dulu ya, para hadirin ya. Saya nak test dulu suara dan coverage kita. Suara dan coverage kita tadi ada gangguan sikit pada coverage. Jadi kalau terhenti sekejap tu tuan-tuan, tuan-tuan refresh ataupun biar dulu, nanti dia akan sambung balik. So jangan bila tengok dah tak ada tu tuan-tuan terus cabut ya. Jadi insya-Allah kalau okey kita akan teruskan insya-Allah satu topik yang berkaitan dengan cedok ilmu. Jadi insya-Allah para hadirin, saya mulakan dulu dengan doa, ataupun kita mulakan dengan bacaan Fatihah lah. Itu yang paling terbaik. Dan kita sedikit membaca surah Al-Fatihah dengan membuka surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita buka dulu dengan ayat ni sebab ayat ni ada berkaitan dengan hati, perbincangan hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا
تتلو عليهم الذي أوحينا إليك. Ila akhir ayat. Baik, pangkal ayat itu menceritakan alladzina amanu, wa orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tenang dengan mengingati Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan ketahuilah dengan mengingati Allah itu hati itu tenang. Kemudian disambung pada ayat alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tuba lahum husnu ma'ab, untung bagi mereka dan merekalah tempat kembali mereka itulah sebaik-baik tempat. Mafhum daripada ayat. Contoh boleh rujuk, saya surah apa ni? Nanti boleh rujuk surah Ibrahim ataupun berkaitan dengannya, boleh rujuk. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita bicarakan tentang hati. Selalu kalau kita sakit mata, kita akan cepat-cepat cari ubat, ubat mata lah. Sakit telinga, cepat-cepat cari ubat. Pasal apa sakit telinga? Mungkin koriknya dalam sangat kot, ataupun cedera telinga kot. Jadi kita cepat-cepat pergi jumpa dengan doktor telinga. Sakit gigi, jumpa dentist. Ya, sakit jiwa, mental, jumpa psychiatry, counselor. Sakit tulang, jumpa orthopedik. Semua ni kita akan jumpa mereka, orang yang berkemahiran untuk menyembuhkan sakit yang kita alami. Mungkin penderitaan itu panjang dan berpanjangan lah. Jadi kita akan jumpa pakar-pakar. Jadi para hadirin, ada satu penyakit yang sukar nak cari doktor yang pakar dalam bahagian itu, iaitu penyakit hati. Sakit hati. Siapa yang doktor yang boleh mengatakan dia pakar hati? Tapi pakar hati, pakar limpa ataupun usus dalaman tu, itu banyaklah. Tapi yang sakit hati, sakit jiwa, sakit tengok orang dapat lebih, kita sakit hati. Anak dia cemerlang, kadang-kadang kita pun ada perasaan dendam ataupun iri hati. Kalau orang tu pernah bermasalah dengan kita berpanjangan lamanya, dendam itu dendam hati. Yang ini para hadirin, dia tak ada doktor, melainkan ada counselor ataupun mereka yang boleh menasihati, mendengar nasihat. Dan tak lain tak bukan antara ubat yang cukup hebat berkenaan dengan hati ini, seperti yang dirakamkan dalam Quran tadi, ialah zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu dan orang yang tenang hatinya itu, dia adalah sifat mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan ketahuilah orang yang mengingati Allah itu akan tenang jiwa dia. Para hadirin, ini perkongsian kita pada hari ini yang berkisar rapat dengan hati. Sebab itu hati ini, kata ulama, sama ada ulama tauhid atau ulama syariah ataupun ulama tasawuf, mainan hati ini benda yang tak nampak. Yang nampak Tuhan. Tapi daripada hati boleh nampak dari sudut pergerakan kita. Daripada hati dia boleh lahir ataupun nampak daripada cakapnya bagaimana. Orang tu cakap macam mana? Kalau cakapnya kasar, cakapnya teruk, cakapnya maki hamun, cakapnya orang tak senang. Dia ni keluar je, dia keluar O je, orang dah tak senang. Itu datang daripada hati. Tapi ada satu golongan lagi, bila dia bercakap je orang senang hati. So ini boleh jadi pada siapa-siapa. Ada orang berpanjangan begitu keadaannya, ada orang flip-flop, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dan sebab itulah ulama tauhid mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus.
Iman itu ada kalanya dia bertambah, ada kalanya berkurangan. Dia rentetan daripada hati kita, amalan kita, perbuatan kita, percakapan kita. Orang inspirasi dan kaunselor dia mengatakan, kita ni adalah hasil daripada apa yang kita fikirkan, yang datang daripada hati, lalu akan menghasilkan kepada tindakan. Tindakan cakapnya, perbuatan tangannya, pergerakan kakinya, lenggok badannya, hubungannya sesama manusia, hubungan interaksinya dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, hubungan interaksinya dengan yang berada di sekeliling. Puncanya hati. Itulah banyak hadis yang Nabi menyatakan, antara hadis yang sahih yang sangat ma'ruf. Nabi katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb, ataupun ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, inna fil jasad, pada diri kita, saya, tuan-tuan yang mendengar dan yang kongsi share kita pada pagi ini, sila kongsikan sebanyak mungkin. Pada diri kita ini ada mudghah, segumpal darah, seketul daging ataupun segumpal darah, senang nak ya. Dan jika baiknya benda ini, gumpalan ini, jikalau baik, maka baiklah keseluruhannya. Jika jahat, buruk, maka buruklah keseluruhannya. Apakah benda itu? Ala wahiyal qalb. Gumpalan itu ialah qalb, iaitu hati kita. So hati kita di sini. Hati itu kalau dia sebahagian daripada usus, tapi dalam hati itu dia menentukan sifat seseorang manusia. Yang ini punya doktornya susah nak didapati, sukar untuk ditemui. Melainkan kita tengok kepada nas yang terdapat dalam Quran. Tuhan yang menurunkan ayat Quran itu, dialah pengubat bagi segala-galanya. Sebab itu nama hati ini diambil daripada perkataan bahasa Arabnya dipanggil taqallub. Qalbun tu hati. Hati itu, sifat hati itu taqallub. Dia berubah-ubah. Kejap A, kejap B. Kejap satu, kejap dua. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Kejap lihat ke atas, kejap melihat ke bawah. Kadang-kadang dia keluar satu keputusan pada waktu pagi, pada petangnya keputusannya lain. Decision makernya, decision say-nya berubah. Dan itulah sifat hati. Dan hati ini dipanggil taqallub, iaitu berubah-ubah. Berubah-ubah, itu sifat hati. Waalaikumsalam Puan Radhiyah ya. Puan Itasha, dan sila kongsikan perkongsian kita ini mudah-mudahan bermanfaat. So sifat hati itu, al-qalb dalam Quran itu sifatnya taqallub, dan kita pun memang taqallub, berubah-ubah. Kejap begini, kejap begitu, kejap ya. Berubah-ubah sifat manusia. Bukan dalam keputusan-keputusan yang besar, keputusan kecil pun kadang-kadang kita berubah. Ni tengah hari nak makan apa? Kecil ya keputusan tu. Hari ni Jumaat kita pizza lah. Makan pizza. Tapi kerang tengok dompet, belum masuk gaji lagi ni. Buka akaun belum masuk gaji, tak jadilah pizza. Kita makan roti gardenia. Boleh berubah. Gardenia tu dia buat macam pizza, lasagna dia jadi. Itu dia. Dia jadi lasagna. So boleh berubah manusia. Benda yang kecil pun kita boleh berubah. Apatah lagi perkara-perkara, keputusan-keputusan yang cukup besar dalam hidup, dia boleh berubah. Dan itulah namanya hati. Siapa yang merubahkan tu? Hati yang merubahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik bagi segala hati. Sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni rapat dengan Tuhan, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, tapi dia tetap berdoa dalam beberapa sahih dan juga dalam beberapa sunan. Antaranya dalam sunan, dalam sahih Muslim,
Nabi sebut dalam doa dia, ya muqallibal qulub. Dalam Sahih Muslim lain bunyinya, ya musarrifal qulub. Kalau ya muqallibal qulub tu Sahih Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Tapi saya sebut dalam Sahih Muslim, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub. Cuba baca doa ni sama-sama di rumah atau di mana ada berada, dalam kereta, di pejabat, di konti tempat kerja. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini Nabi sendiri doa, wahai Tuhan yang mencatur-caturkan hati, Kau caturkanlah hati kami agar dia tetap teguh berpegang dengan agamamu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dalam pelbagai riwayat, tapi saya ambil salah satu riwayatnya. Ya muqallibal qulub. Tadi ya musarrifal qulub. Ya ini pula ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala ta'atik. Ataupun tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, Kau tetapkanlah hati kami berpegang teguh terhadap agamamu. Dalam riwayat Muslim, berpegang teguh dengan ketaatan terhadap. Para hadirin dan rahmati Allah, amalkan doa ini. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak ada dosa, Nabi yang dekat dengan Tuhannya pun membacakan doa ini, apatah lagi kita. Baca doa ini supaya Allah memberikan ketetapan jiwa kepada kita. Bukan senang nak membuat satu-satu keputusan dalam hidup. Keputusan kerja, baru dapat habis belajar graduan, jadi graduan, kemudian dapat beberapa tawaran kerja, nak pergi ke tempat kerja itu, dia macam-macam keputusan. Ada orang kata macam ni, mak kata macam ni, ayah kata macam ni, pakcik cakap macam ni. Keputusan itu, siapakah yang mengilhamkan supaya kita tetapkan, teguhkan pendirian kita itu untuk pergi ke tempat sekian-sekian, untuk bekerja, cari makan? Allah. Doa dulu Tuhan dengan Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, istikharah kepada Tuhan. Astakhirukallah biqudratika wa ilmika ala amrin hadha. Aku minta petunjuk kepada Allah di atas urusan ini. Tunjukkan kepada aku bagaimanakah laluan ini, petunjuk ini. Malah kalau tak baca doa istikharah tu pun, kita sentiasa minta petunjuk daripada Allah daripada salat-salat kita. Solat wajib saja 17 kali kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang Kau murkai. Waladdallin. Dan jalan mereka yang telah Kau sesatkan. Hasya wa tahasya. Minta jauh daripada jalan-jalan itu. Tuhan lorongkan kita. Petunjuk itu datang daripada mana? Keteguhan pendapat dan juga keputusan itu datang daripada mana? Allah yang menetapkan jiwa kita dan hati kita. Kalau kita ni tak ada panduan ataupun tak berpaut dengan Tuhan, Tuhan biarkan kita, hanyutlah kita. Mungkin hanyutnya itu, ada orang kaya tapi hanyut, ada orang berduit hanyut, ada orang ada pendidikan dan segala-galanya hanyut, ada orang macam-macam dia ada, keluarga yang hebat, bangsawan yang hebat-hebat semuanya, tapi hanyut. Sebab apa bila berlaku begitu? Dia tidak letakkan hatinya, dirinya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka doa ni tadi daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, daripada Abu Daud, kita amalkan dalam kehidupan kita supaya Allah memberikan ketetapan. Sama-sama. So saya tak nak banyak bagi point. Paling tidak kita banyakkan doa. Antaranya yang pertama tadi doanya macam mana? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik. Itu satu. Ala dinik, tetapkanlah hati kami berpegang teguh dengan agamamu ya Allah. Macam mana sekalipun agama ni tak boleh lerai daripada jiwa kita. Mana? Siapa pun kita sebagai seorang Muslim, agama jangan lerai daripada jiwa kita. Yang kedua, ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang mencatur-caturkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, kau caturkanlah hati kami ini sentiasa taat kepadamu. Bila kita amalkan doa ini, sebab itu kita lihat bagaimana Nabi SAW, walau bagaimana ranjau dan duri terpaksa ditempuhi, liku-liku terpaksa dihadapi, tetapi baginda Nabi SAW mempunyai azam, i'tikad yang cukup kuat, tekad yang cukup teguh, walaupun ditempuh, walaupun dirempuh oleh musuh-musuh yang berada di sekelilingnya, walaupun musuh itu daripada kalangan adik-beradik, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni daripada dekat dengan Nabi, keturunan Nabi SAW, pak saudara Nabi SAW. Nabi tetap teguh menyampaikan dakwah dan risalahnya. Walaupun Nabi SAW seorang peniaga usahawan yang hebat, diboikot perniagaannya, Nabi tetap teguh. Walaupun diboikot perniagaannya bukan keperniagaan Nabi saja, Abdul Manaf, Banu Hashim juga diboikot, Nabi tetap teguh, perniagaannya tetap berjalan dalam sukatan ataupun kemampuan yang terbatas. Lihat para sahabat bagaimana teguhnya mereka. Abdurrahman bin Auf umpamanya, bila mana nak berhijrah, mereka terpaksa meninggalkan semua hartanya. Itu syarat daripada Quraisy, kafir Quraisy nak hijrah Madinah pergi, tapi harta kena tinggal, harta disita. Tapi mereka tinggalkan harta benda mereka, mereka pergi dengan jiwa dan raga mereka dan hati mereka yang tatma'innul qulub, hati yang cukup tenang jiwa. Lihat Mus'ab bin Umair terpaksa berpisah dengan keluarganya. Maknya memberikan syarat, kalau dia masuk Islam dia akan protes, dia akan mogok lapar, dia tidak akan makan, dia tidak akan itu dan ini. Tetapi Mus'ab bin Umair tetap berjalan bersama dengan Nabi SAW, meneruskan agenda yang cukup hebat, memperkasakan Islam dan mendirikan sebuah kedaulatan di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat yang hebat ini memiliki hati yang cukup sabit, hati yang cukup kukuh. Cerita daripada Nabi, para sahabat, tabi'in, begitu mereka. Anas bin Malik rahimahullah daripada kalangan tabi'in, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mereka ni tak lekang, tak sunyi daripada kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan waktu itu terhadap diri mereka. Abu Hanifah antaranya juga terpaksa berhadapan dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin waktu itu. Tapi mereka tetap teguh dengan pendapat mereka, dengan ijtihad mereka, walaupun diheret di seluruh Baghdad umpamanya, dibawa, diheret mereka ni. Tapi mereka tetap sabit. Bila mana yang sabit itu, yang tetap ini, pendirian yang tetap ni, istiqamah ini, datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan jiwa. Begitulah kita para hadirin. Kalau kita melakukan, kita yakin dengan amalan yang kita lakukan itu Allah bersandarkan kepada Allah dan Rasul, maka tetapkan jiwa. Fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Quran. Dan kepada Allah lah kita bertawakal sesungguhnya, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu daripada kalangan orang yang beriman. Para hadirin rahmati Allah, hati ni penting. Jadi hati ni kena ada doktornya. Hati ini siapa doktornya? Yang boleh membalikkan hati, yang menentukan hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan ajar zikir,
cara nak tenangkan jiwa. Zikir, doa supaya Allah tetapkan hati kita. Tadi saya dah sertakan doa. Yang ketiga, nak dapatkan, nak rawatan jiwa, ubat hati ini, nak senang, nak surur. Saya bawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak bagi hati ini senang, surur, tenang. Antaranya pernah dinyatakan oleh Al-Asbahani, juga Ibnu Abi Dunya dan juga Tabrani. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya kalau kita nak senang, berbuat baiklah kepada manusia. Itu dia, itu yang ketiga. Yang ketiga, berbuat baik, sentiasa berbuat baik. InsyaAllah jiwa kita ni senang. Dia jiwa tak senang ni, kita banyak buat jahat dengan manusia. Kita iri hati, kita buat itu buat ini yang tak menyenangkan orang. Akhirnya kita niat kita tak senang ke orang tu. Sebenarnya kita sendiri tak senang. Jiwa kita sendiri yang bermasalah. Maka Nabi ajar kita nak jiwa tenang, sururun, nak berbahagia, nak sentiasa baik. Maka berbuat baiklah sesama manusia. Di antara hadisnya yang bermaksud, kata Nabi, sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka yang memberikan manfaat sesama manusia. Itu sebaik-baik manusia. Apa kadar yang kita boleh buat baik? Buat baik. Ini Jumaat, kan? Contohlah kita ambil keberkatan Jumaat. Siapa nak pergi sembahyang Jumaat, contoh, ya? Apa boleh menggembirakan orang? Contohnya lah, kalau dulu punya budaya letak pisang, kan? Okey lah tu, sekarang pun okey. Cuma kalau pisang tu janganlah buah pisang yang dah relai dah. Ada nak buat cekodok baru letak situ. Itu nak buat cekodok. Tapi kalau nak yang okey, letaklah pisang yang sedap-sedap. Pisang emas di bawah belayar, pisang tanduk. Okey, yang mahal sikit kan. Orang seronok pisang ke yang canggih sikit, bubuhlah apple ke. Kalau belum apple, itu zaman sekarang. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amalan di sisi Allah. Tadi sebaik-baik manusia. Yang ini pula Nabi sebut sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah menjadikan seorang muslim itu gembira. Kita menggembirakan seorang muslim, mengalihkan kesusahan daripadanya, atau melunaskan hutangnya, atau menghilangkan kelaparannya. Kalau kita buat benda ni, manusia itu senang, Tuhan yang memberikan itu pun senang hati. Gembirakan, itu sebaik-baik amalan. Kalau tengok ada orang lapar tak makan, tengok jiran kita, barangkali musim Covid ni ada jiran yang tak makan. Kita sampaikan makanan itu dengan kadar yang kita ada. Mungkin kita masak lebih ke, ataupun kita ada bahan mentah lebih, bawang, beras lebih, berikan. InsyaAllah Allah kurniakan, bukan kepada yang beri itu saja, yang menerima itu saja dapat. Kita yang memberi ini pun kita akan dapat ketenangan jiwa. Apalagi melunaskan hutangnya. Kalau ada orang hutang, dia minta terdesak sangat dia, kita tolong dahulukan duit kita. Alhamdulillah, kita akan senang. Allah akan kurniakan pada jiwa kita sururun, kegembiraan. Kemudian apabila saya berjalan bersama seorang saudara untuk menguruskan keperluannya, ini lebih saya suka daripada beriktikaf di Masjid Nabi. Ini kata Nabi SAW. Apa dia? Apabila saya berada dengan sesama manusia, aku lebih suka untuk menguruskan keperluannya berbanding beriktikaf masjid. Beriktikaf ni pahala besar. Tapi kalau kita memudahkan urusan sesama muslim, itu lagi besar pahalanya. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang hatinya senang, yaitu sesiapa yang menahan kemarahannya sedang dia mampu melepaskan kemarahannya. Dalam keadaan dia nak marah, ditahan kemarahannya, niscaya Allah akan memenuhkan hatinya dengan keredaan pada hari kiamat kelak. Dia ni orang yang berjiwa besar.
dunia pun berjiwa besar, akhirat nanti Allah akan kurniakan keredaan yang cukup hebat. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini dia amalan-amalan yang boleh mengobat jiwa dan hati kita, ubat hati kita. Berbuat baik sesama manusia. Yang keempat, berbuat baik kepada keluarga, isteri dan anak-anak. Kita buat baik dengan manusia, orang luar pun kita buat, tapi jangan lupa isteri dan anak-anak kita pun kena buat baik. Apa yang berlaku hari ini, bukan orang sini lah, ini mungkin orang belah-belah tempat lain. Dengan orang lain punya baik, di office baik dengan orang tu, cakap punya tu Allah lembut benar. Tapi bila balik rumah dengan suami merempan, yang suami pula dengan isteri perongoi, dengan anak-anak garang benar, rasa nak naik penempang ya. Nak penampar je, tengok anak rasa nak penampar, tengok anak rasa nak marah. Dia nak lepaskan semua kemarahan tadi tu, di pejabat tu dia bawa balik rumah. Dengan orang lain baik, tapi dengan keluarga tak baik, itu pun hati tak tenang, hati tak gembira. Sedangkan Tuhan menjanjikan hati gembira itu kita berbuat baik dengan ahli keluarga kita. Ya, dah berapa dah? Yang berikutnya, yang kelima, berbakti kepada ibu bapa. Orang yang berbakti pada ibu bapa ni, insya-Allah jiwanya senang, tenang, gembira. Berbakti. Dan berikutnya, ketaatan wanita kepada suami. Seorang isteri taat pada suaminya, insya-Allah dia mengubat jiwa dan hatinya. Yang berikutnya, mendidik dan membiayai anak perempuan. Anak perempuan ni kena jaga. Sebab apa? Saya baca hadisnya yang berkaitan, sesiapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan lalu dia melindunginya, mengasihi mereka dan membiayai mereka, pasti dia mendapat syurga. Sebab apa Nabi sebut perempuan ni? Nabi nak cerita perempuan ni dalam concern Nabi SAW, dalam perhatian Nabi. Jadi bukanlah maksudnya kalau tak biaya anak lelaki tu, biarlah anak lelaki ni biar. Tak. Perempuan tu concern Nabi. Nabi berikan perhatian lebih. Jadi kalau kita ada anak perempuan, jangan rasa lemah. Ya. Selalu kita ada rasa anak lelaki ni hebat, perempuan ni rasa Allah, dia tak boleh nak sambung aku punya legasi, tak boleh sambung kerja kuat aku ni, kan? Tak. Anak perempuan pun memberikan kebahagiaan kepada kita bila kita menjaga mereka. Nescaya kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang melindungi anak perempuan, mengasihi mereka dan membiayai mereka, pasti dia mendapat syurga. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, kalau tadi kau sebut 3 orang, ni kalau anak aku 2 orang je. Jawab Nabi SAW, jika 2 orang pun begitu. Setengah sahabat merasakan jika mereka bertanya tentang 1 orang, pasti bagi dia menjawab 1 pun sama juga. Maksudnya apa? Anak ni, anak perempuan ni anak cukup berharga. Maka menjadi tanggungjawab seorang ayah, seorang ibu menjaga anaknya membesar dengan baik, dengan pembiayaan yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan makan yang baik, dan akhirnya mendapat suami yang baik yang boleh meneruskan legasi keluarga yang bahagia, hati yang tenang jiwanya. Yang berikutnya boleh menenangkan jiwa, kata ulama, antaranya memberi salam. Hari beri salam ni tenang, tuan-tuan jumpa orang bagi salam. Dan maksud daripada bagi salam ni, kita kena selalu berjumpa orang. Tu saya beritahu, siapa yang ada masalah kemurungan, stres. Stres ni tekanan. Dia lagi teruk daripada stres adalah depression, kemurungan. Sifat orang murung ni, dia tak nak jumpa orang. Dia akan lari daripada orang, dia akan sorang-sorang dia. Ataupun dia kemudiannya dia boleh mengalami halusinasi dan boleh membawa kepada penyakit-penyakit yang lain, anxiety disorder dan sebagainya. So, depression ini antara, selain daripada dia makan ubat, selain daripada nasihat dan sebagainya, dia kena juga jumpa orang. Jumpa orang itu diajar oleh Nabi SAW, hati akan tenang, hati akan bahagia. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Jumpa orang bagi salam, kamu akan rasa bahagia, kamu akan rasa dicintai. Bila kita rasa dicintai, kita akan akhirnya nanti kita akan buat benda baik. Selalu bila kita dicintai, kita rasa orang suka kita, akan menggalakkan seseorang ataupun diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Akhirnya kita akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. So, jumpa orang bagi salam. Yang berikutnya, merapatkan hubungan
kawan ibu bapa, kawan ibu ayah kita. So daripada banyak-banyak tips yang ulama beri untuk hati, ubat kepada hati ini, dia tak lain tak bukan hubungan dari sudut horizontalnya dan juga hubungan directly dengan Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh putus. Hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan sesama manusia kena cantik. Itulah ubat kepada hati dan jiwa kita ini. Pesanan ini kepada diri saya dan sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah. Terima kasih kerana menonton kita bersama dengan page Majlis Agama Islam Perak ini. Bahagian zakat, dah cukup zakat boleh bayar zakat, dah tak cukup zakat boleh wakaf, boleh infak melalui wakaf Ar-Ridwan. Laksanakan. Ini juga memberikan kebahagiaan kepada jiwa kita. Harta kita ni tak merunsingkan kita. Macam mana nak dapatkan tips harta yang tak merunsingkan? Ada orang kata ni banyak juta-juta, asetnya banyak, tapi jiwa tak tenang. Dia duduk risau, harta ni akan pergi ke orang lain. Tapi orang yang ikut panduan, orang yang harta banyak tapi ikut panduan agama, panduan agama kata ambil 2.5% daripadanya kalau cukup nisab, haul dan 6 syarat, bagi. Orang yang bagi, dia lengkapkan, bagi pada fakir miskin, bagi pada gharimin orang berhutang, beri kepada fisabilillah, asnaf fisabilillah, beri kepada ibnu sabil dan 8 asnaf yang lain. Hartanya sampai diuruskan pula oleh pihak Majlis Agama Islam Perak Ridwan, dia akan tenang pasal hartanya tak merunsingkan dia dan hak yang sepatutnya diberikan kepada Allah dan manusia itu telah diberikan. Tenang. Lepas tu kita tengok orang kata kita kata barulah sekarang kera adalah berapa lot tanah, duit dalam bank tu adalah berapa ribu, tapi tak tenang. Tak tenang itu mengalahkan billionaire. Billionaire pun tenang, multi billionaire pun tenang. Sebab apa mereka tenang? Sebab mereka menjaga hak, dah kembalikan hak yang sepatutnya diberikan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu Tuhan sebut wa ma anfaqtum. Ayat yang surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kau telah mengeluarkan rezeki yang telah kami berikan kepada kamu, kepada mereka, dan mereka telah infakkan. Sama ada wajibnya zakat ataupun sunnahnya wakaf, infak dan yang lain-lain. Wallahu waliyyu taufiq wassadad. Wa barakallahu fikum. Terima kasih daripada saya, sehingga bertemu lagi insya-Allah pada lain masa dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.